li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat di luar sana pada malam Minggu hari ini? Terima kasih kerana anda bersama-sama dengan saya dan bersama dengan panel jemputan kita pada malam ni, dan kita akan bercerita, akan berbincang-bincang tentang tajuk kita malam ni, protection diri di masa COVID. Alright, so kita nak tahu sama ada live kita ni dapat didengar dengan jelas. Kita nak pastikan suara dapat didengar dengan jelas, dan kita nak pastikan visual kita nampak di dalam live tu, ya. Sekiranya okey, kita boleh komen di bawah sangat jelas. Saya boleh type sangat jelas. Okey, sebentar lagi kita akan tampilkan panel jemputan kita, iaitu sahabat saya Tuan Nur Azam Zambri. Beliau merupakan Director Agensi Etika yang memegang beberapa kali agensi nombor 1 di Malaysia, dan insya-Allah kita akan berdiskusi tentang protection diri di masa COVID ini, ya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan beliau di skrin. Alright, kita akan tunggu beliau akan ke udara, akan live bersama-sama dengan kita. Okay, alright. So, apa khabar Tuan Azam? Sihat? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Alhamdulillah hari ini saya sihat. Selepas beberapa hari so, kita di mana ni perintah kawalan pergerakan ni di mana? Sekarang alhamdulillah bersama dengan keluarga semua di Bandaraya Ipoh. Alhamdulillah. So, macam mana keadaan di Ipoh sana, Tuan Azam? Keadaan di Ipoh Ya. Keadaan Ipoh baik. Hari ni agak panas. Sebelum ni hujan yang benar-benar menyegarkan. Jadi hari ni saya melihat ada agak segar di luar sana. Tak ada hujan semua, dan biasalah kita duduk dekat dalam rumah kan. Jadi perlu berada dekat luar, tengok kehijauan semua, rasa puas hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat walafiat, insya-Allah. So, malam ni kita nak berbincang-bincang, Tuan Azam, berkaitan dengan words protection diri di masa COVID, ya. So, kita dah kenal lama. Tuan Azam adalah salah seorang konsultan ataupun yang expert dalam protection dari segi kewangan personal, ya. Jadi kita nak tahu daripada sudut pandang Tuan Azam sendiri, bagaimana perlunya protection untuk kita, terutamanya di masa kritikal sekarang ni, iaitu di masa COVID ni. Apa pendapat Tuan Azam? Silakan. Okey, begini. Kalau nak cakap pasal protection ni kan, saya suka kita pergi imbas balik. Kenapa wujudnya protection pada waktu yang sekarang? Itu yang persoalan pertama dulu. Setengahnya yang merasakan bahawa protection itu adalah kerana disuruh orang ataupun merasakan kita rasa bahan bacaan semua. Saya nak tarik perhatian semua untuk memahami kenapa wujudnya protection in the first place. Kenapa? Bukan kerana ada penawaran ataupun ada tersedia ataupun satu kempen kesedaran gitu. Saya nak ambil peluang ini untuk saya ceritakan kenapa wujudnya dulu protection. So begini, protection ni sebenarnya dah pada tahun 1600 lagi, 1800 lagi, 1800 tahun dulu yang mana dah lama di mana di tanah besar Amerika dulu, yang mana mereka banyak di zaman-zaman ketika penjajahan, zaman penerokaan di tanah-tanah besar,
maka ketika itu anak isteri yang terpaksa melepaskan suami untuk pergi belayar, untuk sama ada untuk penaklakan ataupun untuk pergi untuk mencari penjelajahan. Jadi mereka risau tentang adakah suami dia akan balik. Jadi di situ bermulanya tentang yang meredakan keresahan. Meredakan keresahan yang ditinggalkan. Itu awalnya. Bagaimana orang-orang yang anak-anak dan isteri yang terpaksa melihat suaminya belayar, jadi mereka risau sebab kebanyakan di zaman dulu hanya mengharapkan si suami itu yang bekerja, si suami itu yang membawa pulangan sesuatu ataupun memberikan penjagaan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Tetapi apabila mereka belayar dan balik kembali tak tahu. Jadi di situ wujudnya satu pendekatan untuk yang ditinggal ini mempunyai satu keselamatan dari segi kewangan. Sebab kenapa kewangan? Sebab kita sebab orang yang ditinggalkan ni dia perlu macam ada, dia tak boleh macam tinggalkan surat, tinggalkan buah-buahan, tinggalkan dengan beras. Benda tu akan luput. Sedangkan kalau contohnya mata wang ataupun kewangan, dia akan memastikan kelangsungan hidup tu. Jadi sejak daripada zaman dulu lagi wujudnya satu kaedah yang apabila berlakunya kegusaran, what if, bila adanya what if tu, maka wujudnya satu kesatuan berkaitan dengan mungkin pelayan. Okey. Tuan Azam kita terputus connection. Kita try untuk minta Tuan Azam untuk sambung semula, ya. Okey, diharap Doktor? Okey ya? okey. Alright. So, teruskan Tuan Azam. Saya dengar suara Tuan Azam dengan clear. So, tadi kita berhenti sekejap di mana kita berkaitan dengan what if. So, ada orang-orang yang pergi bekerja dan orang-orang yang ditinggalkan tu apa protection untuk mereka. Okey Tuan Azam, boleh teruskan? Silakan. Okey, Tuan Azam. Okey, Tuan Azam boleh teruskan? Okey, boleh kita testing suara? Tuan Azam suara tak begitu terdengar, Tuan Azam? Boleh ke? Dengar ke? Testing? Okey. Alright. Dengar? Dengar. Teruskan. Okey. So, kita kembali, saya ulas balik tentang apa yang saya kongsi tadi.
Boleh Ya, doktor? boleh. Teruskan. Good. Okay, so apabila sebagai contohnya kan mereka risau yang mereka mungkin tak pulang kembali, jadi maka wujudlah satu bantuan untuk kewangan kepada yang ditinggalkan. Ini cerita 1800 1700 dulu, ya, yang asas dia adalah what if. Ini sebenarnya what if. Jadi bila adanya what if ni, bantuan yang paling cepat, bantuan yang akan meredakan kegusaran berkaitan yang nak diteruskan kehidupan adalah melalui insurans itu. Kalau dulu disebut dengan insurans lah atau takaful, yang sekarang ni takaful. Kalau Jadi dulu-dulu, apa nama dia? Dulu-dulu. Malaysia ni sebenarnya sebenarnya dah berapa lama dulu-dulu. kalau di Malaysia saya think pada tahun awal sekali adalah wujudnya, kalau takaful ini wujud baru 20 tahun saya rasa daripada takaful Oh, Malaysia, dan in fact baru 20 Ya. tahun. Kalau sebagai contoh doktor, kalau dengan izin, syarikat seperti syarikat di Malaysia paling lama rasanya di kalangan, tak salah saya, antaranya syarikat yang berasal daripada Singapura, ya, telah 100 tahun berada di Malaysia. Tahun 1900 dah di Malaysia, dah ratus tahun. Yang apa yang saya kongsikan tadi adalah bercakap tentang protection telah wujud ribu tahun dulu. Jadi bermakna sejarah kemanusiaan manusia di dunia ini telah melangkaui banyak isu-isu berkaitan what if. Sebagai contoh macam pandemik seperti ini kan, ataupun wabak-wabak penyakit begini, dah 1000 tahun dia ada. Berapa banyak dah wabak-wabak yang telah manusia zaman dulu telah tempuhi. Maka dengan adanya sistem yang berkaitan dengan protection ni, dengar doktor? Dengar. Maka ada dengan sistem ni, inilah yang mewujudkan protection tu. Apatah lagi kita dalam Malaysia ini mempunyai sistem kewangan Islam yang berasaskan insurans, iaitu takaful. Jadi isu dia adalah berkaitan dengan what if. Kenapa perlukan protection adalah what if. What if? Apa-apa saja. Saya ambil satu analogi mudah. Saya suka pakai analogi ini. Kalau kita tidur malam, tak perlu tutup pintu untuk di rumah kita. Tak perlu tutup pintu. Kenapa? Adakah kita tahu yang rumah kita akan dimasuki orang? Contohnya malam ini, sahabat-sahabat kita dekat online semua yang mengikuti ni. Malam ni tak payah tutup pintu. Tak payah kunci pun. Macam mana tidur anda? Anda rasa selesa, anda rasa macam gusar, ataupun anda rasa macam takut? Takut apa? Oh, takut ada orang masuk. Tahu ke akan ada orang masuk? Kita tak tahu pun. Kita tak tahu pun, kalau kita tak kunci hari ni, kita tak tahu pun akan ada orang masuk. Jadi nak buat apa kunci? What if? If that happen? If that happen, nasib baiklah pintu berkunci. Nasib baiklah pintu berkunci. Kalau kereta pun, pakai kereta tak payahlah kunci kereta. Tahu ke kejap lagi ada orang curi kereta? Tak tahu kan? Tapi kita tetap kunci kan? Kenapa? If that happen, nasib baik kunci. Protection ni bukan sesuatu yang berkaitan dengan pilihan. Tetapi protection ni adalah satu asas yang perlu ada sebelum berlakunya sesuatu. Sebagai contoh, sekiranya protection ni tidak ada dalam dunia ni, maka kapal terbang tidak akan terbang. Maka bangunan tidak dapat didirikan. Ia protection ni kalau nak sebutkan, ia adalah satu keperluan, bukannya satu kehendak, doktor. Ya, betul. Okey, so kita minta kawan-kawan kita yang sedang online bersama-sama dengan kita boleh like dan share, dan silakan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan tentang protection, kita boleh tanyakan terus kepada expert kita, Tuan Azam. Okey, Tuan Azam, kalau spesifik protection di masa COVID pula, yang mana kita pun tak pasti sama ada COVID ni berlangsung sehingga 15 hari bulan April ataupun bulan Mei, Jun, dan kita tak tahu sampai berapa lama dia. So, apa pandangan Tuan Azam? COVID-19. Okey, saya nak ambil, doktor dengan izin saya nak menarik perhatian tentang satu artikel yang baru keluar daripada CNN Business daripada CNN Business. Saya nak tengok artikel tu waktu bila ni. Pada 19 Mac, 19 Mac, I think hampir sebulan lepas.
satu artikel daripada CNN Business yang dia tajuk dia "It's too late for this pandemic, but everyone wants insurance again the next one." So kalau dekat Amerika, mereka menyatakan bahawa ada satu kajian, businesses, saya just kongsi, businesses around the world are facing catastrophic losses at the novel coronavirus, forced to scale back operation and shutdown and lain. Dan apa yang berlaku adalah company are now racing, saya ulang balik semula, company are now racing to buy protection against the next outbreak. Jadi ini pandemik yang sedang berlaku, mereka baru rasa, oh tak boleh ni. So sekarang ni di Amerika, malah ini artikel daripada CNN Business yang menyatakan bahawa company-company di dunia, company-company yang besar di dunia sedang racing. Company are now racing to buy protection against the next outbreak. So dekat situ jelas bahawa manusia tak mampu nak bergantung pada diri sekarang ni. They need a protection. Yeah. They need a protection. Jadi jelas bahawa company-company besar pun dia rasa tak boleh ni, macam tu. Tak boleh ni, kita kena ada protection. They are racing to get an insurance policy to get protection for the next outbreak. Kita tak tahu next 100 years or next 50 years or even 10 years or next years. Kita tak tahu outbreak tu ada. Yeah. Kita tak tahu. Jadi ini telah jelas bahawa kajian banyak dilakukan, malah macam saya kongsikan tadi, di CNN Business menyatakan bahawa company di Amerika yang besar-besar racing to get a policy protection to the next outbreak. Jadi berkaitan dengan hal demikian, kalaulah company yang besar itu memerlukan protection ya doktor, apatah lagi individu kerdil macam kita. Individu kerdil yang menjaga seorang isteri dan 4 orang anak, individu kerdil yang bersendirian, yang hanya menjaga emak dan ayah yang sedang tua, seorang ibu tunggal yang menjaga 2 orang anak, ataupun seorang bapa tunggal yang menjaga 3, 5, 6 orang anak, ataupun seorang suami bersama isteri yang ada 5 orang anak. Ini adalah perniagaan skala kecil, iaitu sebuah keluarga. Keluarga Apalagi syarikat-syarikat yang besar. Betul. Ia adalah satu keluarga yang keluarga itu adalah satu entiti, organisasi kecil di dalam sesebuah komuniti masyarakat. Maka syarikat keluarga itu haruslah memiliki apa-apa protection yang mencukupi untuk memastikan kelangsungan kehidupan akan terus dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, Tuan Azam. So, mungkin sahabat-sahabat di luar sana pun ingin tahu, untuk sekarang ni sekurang-kurangnya, apakah yang kita mesti ada sebagai individu? Kita tak perlu nak cerita company yang besar-besar, kita dulu sebagai individu, apa yang sepatutnya kita protect untuk diri kita? Company besar-besar pun dah cemas kan, apatah lagi kita kan. So bagi saya story umumnya begini. Saya umumnya kalau nak bercerita pasal keadaan yang pandemik seperti ini kan, nombor satu adalah berkaitan dengan protection diri lah. Protection berkaitan diri kita. Protection berkaitan diri maknanya at least ada 5 tahun punya ataupun 6 tahun punya expenses yang boleh kita at least 5 tahun punya expenses untuk perlindungan itu. Kalau kita ada kita punya pendapatan kita 3,000 contoh So kalau 3,000 maknanya kita punya pendapatan setahun 36,000. Jadi 36,000 bolehlah kali dengan 5 tahun sebagai contoh Atau kali dengan 5 tahun maknanya lebih kurang 150,000. Let's say lah kita ambil perlindungan 200,000 insya-Allah. Kalau 200,000, kalau sesuatu if that happen yang kita tak nak, sekurang-kurangnya orang yang ditinggalkan itu dapat meneruskan kehidupan at least 5 tahun tanpa perlu bekerja. Ataupun setidak-tidaknya dalam setahun itu cukuplah untuk mendapatkan peluang-peluang yang baru. Sama ada menyelesaikan hutang-hutang yang terpaksa dilunaskan ataupun dapat meneruskan kehidupan akibat ketiadaan the breadwinner tu, yang orang yang menjaga.
That's number Yeah. one. At least 5-6 tahun lah. Kalau gaji tu 3,000, dia dapatkan 36,000 kali dengan 5. Oh, kali dengan 10 pun bagus juga, 360,000. Itu dah cukup dah supaya isteri dan anak dapat meneruskan kehidupan. That's number one. Number two, antara yang diperlukan sekarang adalah, of course, medical card. Now, saya nak Medical tarik card, perhatian ya. sikit. Ya, saya nak Ya. tarik perhatian sikit kepada doktor, ya. Benar. Ya, sekiranya kita sebut coronavirus ini ditanggung oleh pihak kerajaan, ya. Kita kalau kita pun mengucapkan takziah kepada banyak rakyat Malaysia yang terkesan dan juga yang didapati sakit berkaitan dengan hal COVID ni, ya. So kita ucapkan takziah kepada mereka supaya mereka terus cekal berjuang untuk melawan virus ini. Ya, memang benar rawatan itu memang diperoleh dan dapat dirawat dengan hospital kerajaan. Namun ini hanya sekadar sekiranya kita hanya mengharapkan tahu untuk pengetahuan, tidak untuk makluman semua, tidak semua orang secara umumnya tahu. Punca kematian coronavirus ini adalah salah satu daripada punca kematian. Kemarin saya mendapat berita bahawa ada kawan saya punya sahabat, ya, ibu dia meninggal akibat kanser. Ada yang sebelum ini ayah dia meninggal disebabkan serangan jantung. Tak ada kaitan pun dengan coronavirus. Jadi bukan aku nak ambil medical card sebab coronavirus lah. Tapi coronavirus ini ditanggung oleh kerajaan, masuk hospital Sungai Buloh semua tak payah tanggung. Which is true, betul. But what if dalam dunia ni ada 1,001 penyakit lain lagi? Yang coronavirus tu adalah 1,002. Yang 1,002. Jadi ada 1,001 lagi penyakit yang mungkin hospital ketika ini tak ada kemampuan atau fasiliti ataupun keutamaan untuk menjaga berkaitan hal tu. Sebab mereka menumpukan sepenuh perhatian kepada isu-isu wabak corona ini. Jadi sekiranya kita ada medical card, setidak-tidaknya kita mempunyai pilihan, iaitu sama ada kita nak mendapat rawatan di hospital kerajaan atau kita boleh mendapatkan rawatan lebih baik di hospital swasta. Jadi of course lah hospital swasta, I think doktor pun sedia maklum lah. Kalau orang dewasa satu hari masuk hospital at least 1,500. Kalau duduk 10 hari dah 10,000 habis. Ya, betul. Penat lah simpan 200-500 dalam tabung haji. Cita-cita nak pergi haji, rupa-rupanya duit tabung haji tu bagi hospital pantai, bagi hospital KPJ. Rugi. Betul. Jadi duit simpan dalam ASB, simpanlah untuk anda nak pergi bercuti ke, anda nak pergi nak pergi renovate rumah ke, ataupun simpan duit tabung haji untuk pergi haji. That's it. Gunakan untuk yang sepatutnya. Hospital, rawatan hospital biar takaful yang uruskan. Itu pernyataan tu yang sedap didengar tu. Pernyataan tu yang sedap didengar tu. Biar takaful yang uruskan. Sebab begini, doktor, sebab begini. Ada orang kata, ada yang sebahagiannya masyarakat kita yang kata bahawa kena bayar takaful. Biar saya jelaskan di sini. Sumbangan bayaran kita tu terlalu kecil untuk sesebuah polisi takaful. Okay, so doktor dengar? Dengar. Okay, kenapa saya kata macam alamak, yelah memang betul lah medical card penting, takaful penting, tapi nak kena bayar. Okay, sekejap. Bayar apa? Sumbangan takaful kita, bayaran kita, nisbah dia terlalu kecil berbanding manfaat. Saya ambil contoh, kalau kita ambil medical card, bayar setahun contoh 1,800, okay, ataupun RM150 sebulan. Kalau kita masuk hospital sekali pun, duduk let's say lah, kalau dewasa duduk at least 3 hari atau 5 hari. At least dah habis 6-7 ribu tau. Bayar 1,800, rawatan 7,000. Mana datang duit baki tu? Sebab tu saya kata, takaful ni bukanlah satu sumbangan yang besar daripada kita. Kita hanya contribute kecil je. Hanya untuk menjadi peserta, macam apa, membership lah, macam tu lah, macam membership macam tu. Macam satu yuran keahlian untuk participate dalam sebuah kelab, macam tu lah. Manfaatnya dapat banyak. Lebih-lebih lagi doktor sekarang ni saya nak ceritakan konsep ini.
Doktor saya rasa dalam keadaan apa PKP ni ramai orang buat hashtag kita jaga kita, betul ke? Ya, betul. Kita jaga Sebenarnya kita. Betul. Sebenarnya kita jaga kita tu sebenarnya hak mutlak takaful. Kenapa saya kata macam tu, doktor? Ya? Doktor dengar? Boleh? Teruskan. Boleh. Okey. Ya, kenapa saya cakap macam tu? Hashtag kita jaga kita sebenarnya hak mutlak takaful, doktor. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab takaful ni, kita adalah penyumbang. Kita adalah peserta yang menyumbang di dalam satu tabung tabaruk. So, jadi kita, bila kita sumbang dalam tabaruk, maka hari-hari ada orang yang meninggal, ada orang yang sakit, maka takaful akan gunakan duit, sebahagian daripada duit kita tu untuk bantu dia. Maknanya, dan sekiranya kita pula ditimpa musibah, mereka pula bersetuju menggunakan duit itu untuk bantu kita. Inilah yang dimaksudkan kita jaga kita. Ya, betul. Kita jadi jaga kita. Ya, itulah maksud dia kita jaga kita. Duit kita yang simpan dalam takaful adalah digunakan oleh orang ramai yang sekiranya mereka ditimpa musibah, kita akan bantu dia. Dan jika kita ditimpa musibah pula, mereka pula bantu kita. This is what we call kita jaga kita. Dan lebih-lebih lagi, ia adalah berasaskan tabaruk. Maka kita ini adalah sumbangan. Kita adalah macam derma lah. Sekarang kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat kan? So tak boleh nak derma kan? Tak boleh nak selalu kita nak sedekah kan? Jadi kita sedekah dalam tabung tabaruk kita. Semoga dengan tabung tabaruk kita, dengan sumbangan kecil kita, memberikan satu manfaat besar kepada orang lain. Hashtag kita jaga kita, doktor. Yes. Boleh tulis di bawah. So kepada sahabat-sahabat, boleh tulis soalan-soalan sekiranya ada pertanyaan. So banyak ni yang online bersama kita pada malam ni. Tuan Izman ada, Tuan Mukhlis, Tuan MR Shah, Puan Amy Suzila. Alhamdulillah, ramai bersama kita pada malam ni, ya. So boleh tulis hashtag di bawah, kita jaga kita, ya. Okey, so Tuan Azam, macam mana pula protection untuk business owner? Sekarang ni banyak business owner yang sebelum ni pendapatan ataupun revenue sangat bagus, tiba-tiba saja bulan 3 pum zero. Kan banyak yang terefek direct, contohnya pelancongan, contohnya tour and travel, umrah haji, tiba-tiba terus zero pendapatan mereka. So macam mana pula protection untuk founder-founder ni, Tuan Azam? Okey, saya bila sebut pasal hari ni, saya nak buka satu topik baru ni, satu topik baru ni. Okey. Kenapa saya cakap ini satu topik baru begini takaful ni dia bukan macam kita perjudian tau. Dia bukan satu alat perjudian tau. Sebagai contoh, saya ambil contoh kalau kita melabur di dalam satu saham, kita labur contohlah 10,000 dalam saham, contohlah kita ambillah saham, contohlah Sanderby sebagai contoh kita labur saham dalam Sanderby, kita labur 10,000. Okey. Kemudian kita ambil insurans. Kalaulah kita rugi, kita dapat insurans. Kita dapat takaful. Berapa protection? 100,000. Okey. Saya ambil 10,000, kita ambil 10 lah, ataupun kita ambil 100,000. Let's say lah kita labur 100,000 dalam Sanderby. Kita pun bayarlah sejumlah premium kepada syarikat insurans yang akan protect sekiranya rugi saham itu, maka kita akan dapat protection. Ini tidak sah ataupun ini memang tak wujud pun. Satu kaedah insurans yang memprotect tentang ramalan, tentang apa-apa yang tindakan yang berkaitan dengan pelaburan. So benda tu tak ada, tak boleh benda tu, tak boleh wujud pun. Insurans pun tak boleh wujud, apatah lagi dalam takaful. Now, kita pergi pula dalam perniagaan. Perniagaan seperti mana orang yang menjejak kaki di dalam perniagaan, termasuklah Dr. Aslan sendiri, yang sahabat saya yang cukup berjiwa besar ni. Saya cukup mengagumi doktor. Saya cukup mengagumi doktor. Jadi
bila kita sebagai seorang usahawan, kita dah tahu dah bahawa aku as a businessman, usahawan, ada untung, ada rugi. Rugi. Okay, Ya. so dia ada untung, dia ada rugi. Ada keadaan yang kita untung, kita boleh bagi staff kita jalan-jalan. Ada pula yang kita duduk dekat office saja, jalan-jalan dekat kedai sebelah aja. So ada yang kita untung rugi. Jadi dalam konteks insurans atau takaful berkaitan dengan perniagaan ataupun berkaitan dengan founder-founder dah, ya. Untuk perniagaan, dia tidak ada secara direct. Oh, kalau aku rugi, aku akan dapat papasan ini dan itu dan ini. Tidak, kecuali ia melibatkan apa-apa kerugian aset sebagai contohnya kebakaran, kecurian dan lain-lain, maka syarikat-syarikat itu boleh memiliki insurans ataupun takaful yang memelihara berkaitan dengan aset sekiranya kecurian, kebakaran dan lain-lain berlaku, ya. Dan juga boleh juga kita memastikan kelangsungan perniagaan itu terus dapat dilakukan sekiranya founder itu sakit ataupun cacat kekal ataupun kena penyakit kritikal. Jadi ini yang kita ada banyak di pasaran dekat luar sana yang memberikan protection berkaitan, dia tak mati, dia tak mati. Dia mungkin sakit, kritikal ataupun dia mungkin cacat kekal, tak mati, tak sakit tapi dia cacat kekal. Jadi dengan sekiranya berlaku begitu, maka founder-founder akan terjejas dalam membuat keputusan, dalam membuatkan meeting ataupun tindakan strategi. Jadi akan menyebabkan sekiranya itu berlaku, maka sekiranya ada takaful, dia akan ada mendapat bantuan ataupun dorongan dari segi keuangan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan tersebut. Itu berkaitan perniagaan. Kalau untuk masa-masa sekarang ni, Tuan Azam, kan kita terpaksa mengecilkan company. Kita terpaksa mengurangkan staff untuk kelangsungan ataupun survival mode ni. Dari segi insurans sendiri, ada tak contribution dia bagaimana kita nak menolong staff ataupun pekerja di dalam syarikat kita? Okey, kalau dalam konteks itu kerajaan ada mewujudkan satu program, saya rasa 3-4 tahun dulu kot, yang bekerjasama dengan pihak Perkeso atau SOPSO yang dipanggil SIP. Saya dah lupa dah apa dia punya stand for apa SIP ni. Jadi SIP ni memang purposely untuk insurankan pekerja-pekerja ini sekiranya syarikat terpaksa tutup atau memberhentikan pekerja ataupun terpaksa melakukan VSS dan lain-lain, maka pihak majikan boleh membantu pekerja untuk claim SIP ni. Ya, sehingga tak salah saya boleh dapat 1,200 sebulan sehingga beberapa bulan ataupun setahun. Jadi ini adalah satu platform yang boleh digunakan oleh pihak majikan dan juga pekerja. Sekiranya berlaku keadaan sedemikian, bolehlah claim dengan pihak SOPSO ataupun Perkeso berkaitan dengan insurans yang dipanggil SIP ini. SIP, ya. Tuan Azam, kita nak tanya, kalaulah tiba-tiba kita disahkan positif, apa langkah-langkah yang kita sepatutnya ambil sekiranya memang kita ada protection sebenarnya? Apa yang sangat penting langkah-langkah tersebut? Okey, so pertama kali untuk tahun 2020 ni yang orang agak selektif tentang perkataan positif. Sebelum ini kita sentiasa nak positif, segala-galanya positif, tapi sekarang ni, tapi kali ni kita tak nak positif. Sekarang ni dia negatif itu ada positifnya. Jadi berkaitan dengan coronavirus ni, kita nak negatif lah kan. So jadi apa yang perlu dilakukan bagi kita ialah kita minta lah supaya ujian besar ini tidak dibebani kepada kita. Pun begitu kepada siapa yang mungkin
terlibat ataupun terjejas ataupun terkesan dengan sakit coronavirus ni kepada siapa yang memiliki takaful, maka anda boleh mendapatkan ada beberapa syarikat yang menawarkan insentif khas iaitu sehingga RM5,000 untuk anda boleh claim, ataupun ada yang sekarang ni yang pihak kerajaan telah nyatakan untuk mendapatkan subsidi berkaitan dengan untuk membuat test untuk COVID cek positif. sama ada kita ni Ya, COVID test positif. COVID test ni kan untuk subsidi sehingga RM300. Jadi itu yang boleh dilakukan lah. Dan juga kepada siapa yang kita bukanlah macam syabas anda dapat RM5,000 sebab anda positif coronavirus, bukanlah. Cumanya dia hanya sekadar insentif macam satu bantuan ihsan lah, macam itulah daripada kebanyakan. Ada a few company termasuk Etika sendiri yang menawarkan RM5,000 untuk meredakan atau memberikan sedikit bantuan ihsan sebanyak RM5,000. Dan selepas itu apa berlaku? Selepas itu kepada yang mungkin terjejas akibat sakit ini, saya nasihatkan anda untuk cek polisi anda adakah ia masih lagi aktif. Saya paling takut bab tu, doktor. Ini kita harap dapat protection. Tiba-tiba kita tahu rupanya dah tak valid lagi. Dah mati dah setahun yang lepas. Macam mana nak buat tu, Tuan Azam? Itu yang saya risaukan Kadang-kadang kita saya kadang-kadang yang banyak terkesan adalah yang mana yang menjangkakan bahawa mereka dah ada takaful melalui company. Kadang-kadang company kata dia dah ada takaful, rupanya dia ada takaful berkaitan medical card. Pelindungan tak ada langsung. Memanglah apa pun tak boleh pakai sebab rawatan COVID dekat hospital kerajaan tak kena bayar pun. Lepas tu medical card company nak buat pakai apa? Jadi kadang-kadang itu satu. Nombor dua, kadang-kadang mungkin kita duk potong bank semua kan, kita mungkin tak ada engagement dengan agent kat luar sana, atau agent dia sendiri ataupun agent sendiri tak ada engagement dengan klien. Jadi selepas beberapa tahun, mungkin cakap lebih kurang 7 ke 10 tahun, mengharapkanlah kan ada pelindungan, rupanya dah lapse rupa-rupanya tak ada pun polisi tu. Benda tu yang kadang-kadang saya risau sekiranya berlaku. Jadi yang mana yang rasanya mempunyai takaful, jangan rasa-rasa je. Kan? Selak balik, buka balik. Semak balik, call balik ejen anda, tanyakan. Untuk pengetahuan Encik ni doktor, saya kebelakangan ni dapat mesej daripada kawan-kawan dan juga klien-klien saya lama-lama yang suruh saya cek polisi dia okey tak? Payment okey tak? Jadi saya pun melihat begini, bila saya lihat macam contohnya kerajaan baru-baru ni bagi tahu boleh membuat penangguhan 3 bulan kan untuk takaful. Betul. Tapi apa yang saya dapat adalah klien-klien saya, mesej saya tanya, polisi saya ni bayar okey tak? Polisi saya ni enforce tak? Ada potongan beg tak? Mereka call saya bukan nak tangguh, tapi mereka mesej saya untuk pastikan duit mereka dipotong untuk takaful. Nampak tak? Nampak? Jadi pelanggan di luar sana mereka dah sedar bahawa tak boleh ni, takaful aku mesti pastikan enforce, bahaya ni, nampak? Bukan mereka nak tangguh, tapi mereka nak pastikan bahawa takaful mereka itu masih lagi aktif. Jadi saya nasihatkanlah kepada kawan-kawan kat luar yang mana mungkin mengikuti live ini, bagi tahulah dekat sahabat-sahabat lain ataupun dekat ahli keluarga ataupun kepada kawan-kawan ejen yang lain, bagi tahu pada klien, sahkan polisi mereka masih lagi aktif. Itu penting. Kita tak nak yang mengharapkan sesuatu, yang mengharapkan bulan yang bintang, sekali kain hitam pun tak ada. So, untuk masa sekarang ni, Tuan Azam, apakah pula impact kepada tim-tim macam insurans agensi, sebab sekarang ni selalunya kalau kita nak berjumpa klien kita secara fizikal, tetapi tiba-tiba ni sebulan kita tak boleh nak keluar rumah. So macam mana pula situasi tersebut, Tuan Azam? Okey, saya ambil situasi ini sebagai satu yang sangat-sangat
peluang pada kita, satu yang positif lah. Saya melihat ia satu optimis lah. Kenapa? Sebab ia membuktikan bahawa walaupun dengan kita tidak ada face to face secara fizikal, tetapi takaful ini boleh dilaksanakan tanpa perlu berjumpa fizikal. Ya, sebagai contoh macam syarikat kami sendiri, kita tak perlu pun nak berjumpa face to face, hanya sekadar boleh bertemu dengan secara online, boleh pakai Zoom, boleh pakai video call dan boleh customer boleh submit permohonan hanya menggunakan online sahaja. Jadi bagi saya tidak ada sebab kenapa prestasi ataupun produktiviti itu terjejas. Tetapi ini adalah satu peluang untuk kita membiasakan dengan teknologi, berjumpa dengan klien dengan teknologi. Customer pun boleh miliki takaful tanpa bertemu secara fizikal. Jadi ini adalah bagi saya, doktor, ini adalah satu latihan kepada semua ejen-ejen di luar sana, terutamanya berkaitan dengan takaful, menggunakan platform online sebagai salah satu daripada channel untuk mendapatkan pelanggan. Salah satu. Jadi bagi saya ini adalah satu latihan pada kita lah untuk membiasakan diri untuk menggunakan secara online begini. Jadi saya tak nampak ada sebab apa, doktor? Bagi saya lihat macam saya dah menguruskan agensi hampir 13 tahun. Ya. Yang mana yang ejen-ejen di luar sana yang malas, tak payah tunggu pandemik pun dia tetap juga tak sanggup apa-apa. Jadi yang kepada yang tidak produktif, mereka akan terus tidak produktif, ya. So jangan risaulah, tak ada pandemik pun mereka tak produktif. Tapi kepada yang produktif dalam keadaan sekarang ini pun mereka produktif. It's not about persekitaran, it's all about inside, dekat dalam diri you sebenarnya, dekat dalam diri kita sebenarnya, bukan luaran. Macam saya selalu sebut, hasil dan juga situasi itu tak ada kaitan. Hasil dan situasi tak ada kaitan. Tengah-tengah ni adalah respon. Jadi kalau situasi di sini, apakah respon kita? Dia situasi ini dia tak menentukan apa hasil. Sebagai contoh, kalau hujan, kalau anak-anak kita nak main badminton sebagai contoh kan, tengok dekat luar hujan. Situasi apa? Hujan. Hasil apa? Nak tak main badminton? Nak. Jadi mereka boleh main dekat apa respon kita? Respon kita boleh tukar ruang tamu kita jadi gelanggang. Kita boleh tukar posh kita tu jadi gelanggang, keluarkan kereta jadikan posh kita tu gelanggang. Jadi mereka bermain walaupun dalam hujan tapi mereka tetap bermain juga badminton. Sebab tu situasi tak ada kaitan dengan hasil. Yang ada kaitan dengan hasil adalah respon. Jadi kepada sesiapa di luar, pemilik bisnes ataupun ejen-ejen di luar sana, situasi tidak akan mempengaruhi hasil. Yang akan mempengaruhi hasil adalah respon kita. Apa respon anda? Ya, jadi maknanya ada perkara-perkara yang kita tak boleh kontrol. Betul. Tetapi respon adalah perkara yang kita boleh kontrol. Betul. Kita boleh mengubah suasana. Tetapi hujan kita tak boleh kontrol. COVID kita tak boleh kontrol. Ya. Tak boleh kontrol. Tetapi diri kita, respon kita terhadap persekitaran tu yang kita boleh kontrol. Paling contoh mudah lah. Contoh mudah. Bangun pagi pukul berapa? Itu je. Tak payah cakap pasal coronavirus. Bangun pagi pukul apa? Itu je. Ada perbezaan tak masa sebelum COVID bangun pagi dengan masa COVID bangun pagi? Betul tu. Saya yakin dengan sesiapa yang di luar sana yang produktif, pagi mereka tetap sama. Jadi kepada siapa yang tak produktif, pagi mereka juga tetap sama. Mungkin pukul 10 pagi itu 10 pagi bagi mereka pagi. Kepada siapa yang produktif, bagi mereka 6 pagi itu adalah pagi. 10 pagi itu bukan pagi, dah siang. Jadi itu beza dia. Jadi Tuan Azam, kita dari awal tadi kita bercerita tentang dulu-dulu semua orang nak positif. Sekarang ni kita nak positif, kita takut jadi positif. Right? So apakah tips-tips yang Tuan Azam boleh kongsikan walaupun kita takut untuk positif COVID, tetapi apakah tips-tips untuk kita sentiasa boleh menjadi positif di dalam masa
sekarang ini Tuan Azam. Okay, so sebenarnya pada pendapat saya lah, pada pendapat saya, bila berlakunya perkara begini, apa yang sakit yang paling kritikal adalah sakit mental. It's a mental illness. Mental illness, dia bukan pasal coronavirus tu, it's all about mental illness. Mental illness ni, saya rasa doktor lebih pakar lah daripada saya kan. Kadang-kadang dalam pembacaan saya, dalam renungan saya ataupun ada beberapa mungkin kenalan yang melihat bahawa saya ambil contoh kanser sebagai contoh kanser. Ramai ada yang klien-klien saya yang terlibat dalam rawatan kanser pakai medical card kan. Mereka pakai sekali je, lepas tu mereka tak nak pakai dah. Mereka rasa rawatan kanser kat hospital itu menyakitkan, rawatan kemoterapi itu tidak membantu sangat. Jadi mereka pergi melancong, mereka jumpa dengan family, mereka banyak menghabiskan masa yang berkualiti kat luar, terutamanya membentulkan fikiran, iaitu meletakkan diri mereka dalam keadaan yang sangat positif. Jadi banyak, kalau boleh tanyalah mana-mana cancer survivor, kalau tanyalah, boleh baca buku lah, bolehlah tengok YouTube, bolehlah tengok, carilah mana-mana. Antara rule nombor 1 untuk bebas daripada kanser ataupun cancer survivor adalah positive mindset. Pergi tanya, bukan rawatan. Diorang takkan cakap macam, saya ni cancer survivor, nombor 1 sebab saya makan ni, sebab saya makan tu. Tak, nombor 1 adalah mindset. Mindset dulu mereka uruskan, barulah benda-benda lain diuruskan. Jadi it's all about, even cancer pun mindset dulu. Okay? Jadi sebab tu saya ambil contoh penyakit-penyakit yang cari sendiri ni. Contohnya dadah, penagihan dadah. Buatlah rawatan pergi mana sekalipun, masuklah hutan ke, masuklah dalam penjara ke, balik serupa juga. Kenapa? Sebab yang nak dibetulkan fizikal, bukan mindset. Jadi kalau tak dibetulkan mindset, kalau tidak rasa benci dan jijik terhadap dadah itu, maka dia tetap juga akan mencari dadah. Jadi semua dalam perkara apa-apa katastrofik yang berlaku dalam diri kita atau kehidupan kita dan dunia ni adalah bagaimana kita nak mengendalikannya adalah berkaitan mindset. Berkaitan mindset. Betul. Jadi dalam sekarang ni, dalam keadaan PKP ni, dalam keadaan yang corona ini, asas yang paling utama adalah perbetulkan cara kita berfikir. Antaranya apa? Saya selalu bagi tahu dengan agensi saya. Tapis cerita-cerita coronavirus dalam WhatsApp group, dalam Facebook semua ni. Tapis. Ambil yang perlu sahaja. Tak payah ambil cerita orang bergaduh, artis gaduh dengan netizen bergaduh dengan orang ni, lepas tu yang ini polis bergaduh dengan ini, apa semua itu tak perlu penting. Nak ambil pot benda-benda begitu tak perlu nak ambil pot tak perlu ambil tahu, betul. Dia lepas tu kita baca pula kita tak salah. Kita baca contoh ekonomi merudum, ekonomi bermasalah, ekonomi itu, ekonomi ini. Kita hanya perlu ambil apa dia cerita tu, bukan kita nak kita membaca dengan hati, tetapi kita baca dengan fikiran. Hati ni buat tindakan. Berita terima dengan fikiran. Keputusan nak dibuat dengan hati. Jangan kita ambil cerita dengan hati. Takutnya, ini rasa ni, boleh semua. Kita ambil cerita dengan hati. Bila kita ambil cerita dengan hati, kita tak boleh berfikir dengan rasional. Bila kita tak berfikir dengan rasional, kita akan membuat tindakan yang hati kita akan dipengaruhi oleh benda salah. Jadi sebab tu, sekarang ni apa yang paling penting adalah memastikan kita mempunyai fikiran yang betul, fikiran yang positif, bukan positif darah, tetapi positif mindset. Positive mindset. Cuba tengok, saya nak kongsi sini doktor, dengan izin silakan. Kadang-kadang petang saya jalan sikit ke depan rumah saya dekat rumah saya depan tu ada padang. Jadi kadang-kadang saya ada jalan sikit. Saya tengok macam pokok-pokok daripada jauh, saya tengok pokok-pokok. Saya tengok burung kan. Dekat rumah saya ada 2 tingkat, saya boleh nampak kawasan luas. Depan rumah saya tak ada rumah, jadi nampak luas lah. Jadi bila saya tengok burung-burung, saya cakap dengan anak saya kan, sebelum ini dia hidup dah 10 tahun anak saya tu. Dia kata sebelum ni kita pergi zoo, kita di luar dan binatang kat dalam. Sekarang ni kita di dalam, binatang pula dekat luar.
Ya, betul. Jadi bila kita tengok pokok daun tu, manusia boleh petik daun dan koyakkan boleh buang. Pokok dan binatang terlalu fragile, terlalu mudah untuk dilupuskan, terlalu mudah untuk digunakan untuk apa-apa diporak-perandakan oleh manusia sebab binatang dan juga tumbuh-tumbuhan tu terlalu fragile. Tetapi sekarang ni lihatlah bahawa kita, burung dan pokok tak ada beza pun. Kita sama-sama fragile. Kita sama-sama tidak mempunyai daya. Kita sama-sama tidak mempunyai hak untuk menentukan sesuatu. Dan akhirnya hari ini saya bagi tahu pada anak saya, kita sekarang kat dalam rumah, burung-burung berterbangan, bernyanyi, bersiulan di luar sana, yang kita ni hanya melihat saja. Ya. Jadi kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Jadi sebab tu kita kata, kita kena appreciate everything. Kita kena rasa syukur bila kita lihat di sekitar sini. Kita rasa appreciate, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Bukan kita tengok orang bergaduh netizen kat Facebook tu. Ya. Kita rasa bersyukur. Kita rasa bersyukur sebab kita dapat lihat betapa manusia ini terlalu fragile. Ya. Kita rasa syukur, kita rasa seronok dan kita sedang mengumpul power. Apabila kita keluar nanti, kita jadi orang yang lebih hebat dari sebelum ini. Ya, betul Tuan Azam. So Bila maknanya tamat berfikir, ya, dengan keadaan yang limit, dengan keadaan yang kita tak boleh buat sesuatu secara bebas, tetapi kita masih boleh buat dalam level yang terbaik. Apa Betul. lagi kalau kita boleh bebas ke sana, ke sini, ke Ipoh, ke Kelantan, sepatutnya boleh berkali-kali ganda performance yang kita boleh buat dibandingkan yang limit sekarang ni. Betul Tuan Azam? Betul. Bergantung kepada apakah respon yang anda lakukan ketika PKP ni. Itu so, sekiranya kita pun dalam PKP ni pun Tuan Azam dah bagi tahu tadi, PKP pun lebih kurang sama juga kalau mindset kita tak boleh respon dengan keadaan. So, bagaimana dengan keadaan di luar sana? Sebab saya nampak ada juga company-company di masa ini dia dapat membentuk ataupun build another strategy. Sebagai contoh, ada restoran yang sebelum ni tak ada food panda, tak ada apa kita panggil tu yang menjual. Tetapi tiba-tiba mereka boleh ada delivery. Betul. Dan delivery dia lagi banyak daripada keadaan normal. So kita nampak ada keadaan-keadaan tertentu yang syarikat-syarikat ataupun business owner dapat mengatur strategi pada sekarang ini Tuan Azam. Betul tu. Setuju. Ya. Sebab tu saya kata situasi ni tak penting. Yang penting apa respon kita. Yes. Apa respon kita. Yang itu yang sangat-sangat penting. Saya ambil contoh lah Saya ambil contoh kalau ada kesempatan ini. Dia ketika saya pernah kongsi dengan sahabat-sahabat saya. Tuan Azam ada pertanyaan. Tips number 2 positif tadi belum dikongsikan. Baru 1 je. Tips baru nombor 2 menguruskan mindset. Tips nombor 2 ada yang tanya ni. Okey, kita letak ke tepi dulu sebelum saya terlupa apa nak cerita ni. Nanti saya akan cerita. Okay, alright. Okay, so saya nak kongsi sikit. Ketika saya mengerjakan umrah, yang mana ketika itu di dalam hotel itu ada apa? Ada TV dalam bilik di Mekah tu ada TV. Jadi di TV tu, doktor dengar Ya. Dengar ada TV Jadi dekat TV tu dia ada tunjuk CCTV tentang di Masjidil Haram lah. Okey? Ada tunjuk di Masjidil Haram tu dan kemudian banyaklah ada 5-6 channel berkaitan dengan CCTV dekat Masjidil Haram. Lepas tu ada TV tentang Al Jazeera ya. Lepas tu ada TV channel berkaitan dengan Discovery Channel Discovery Channel. Jadi bila saya dah sebab of course lah kita baru balik dari masjid kan, takkan nak balik bilik pun nak tengok juga orang dekat masjid. Jadi kita pun carilah channel. Jadi channel yang saya buka adalah channel Al Jazeera.
Channel Al Jazeera tu cerita pasal perang saja, cerita pada Arab dekat Afrika perang, ada rusuhan, ada bergaduh, ada orang tembak sana, ada kecurian, ada bakar rumah, lepas tu hutan terbakar dengan keadaan kemelesetan, dengan rusuhan semua. Memang daripada pagi sampai ke malam cerita kat Al Jazeera tu macam tak selamat tau. Bila saya tengok kat TV tu saya macam tak selamatnya hidup kat dunia ni. Sebab bergaduh-gaduh, terbakar, rebutan kuasa, bunuh-membunuh, peperangan dahsyat. Semua vibe negatif. Semua vibe negatif ya. Ya, bila saya buka channel Discovery Channel, saya tengok mereka ada satu episod tu yang mereka sedang mengembara dalam hutan dekat Alaska. Betapa cantiknya sungai-sungainya, betapa dia lihat mereka berjalan indahnya dengan orang asli. Jadi diorang jumpa orang kampung, diorang jumpa, lepas tu diorang buat kemah, diorang masak breakfast kat tepi sungai yang mengalir, mereka tangkap ikan salmon, saya tengok wah bestnya, cantiknya, freshnya ikan tu, wah baiknya orang-orang kat dalam tu. Sedangkan dua-dua channel tu di dalam bumi yang sama. Jadi apa kaitan dengan kita? Kaitan dengan kita apa? Kita yang memegang remote control TV tu. We can choose whatever that we want. So kalau you choose untuk channel yang berkaitan perang, it's your choice. You tak boleh salahkan orang lain. Kalau you tengok you tak percaya orang, pilihan di tangan anda. Jadi macam mana anda tengok PKP ini, macam mana anda lihat coronavirus ini, pilihan di tangan anda. Okay? Boleh? Doktor, boleh? Doktor? Salam Tuan. Dengar. Ada internet punya disturbing tadi. Okey, boleh dengar? Okey. Tips nombor 2. Okey, tips nombor 2. Okey, dengar Dengar. Okey. Tips nombor 2 adalah strukturkan jadual rutin anda. Itu yang penting dalam PKP ini. Selepas anda mempunyai mindset yang betul, mindset yang positif, mindset yang tidak mengharapkan situasi tetapi mengharapkan respon. Yang kedua, strukturkan rutin anda. Ini penting ya. Pukul berapa anda bangun? Anda kena ingat kita work from home. Ini bukannya holiday. Bukan school holiday, bukan holidays, cuti semester, bukan. Ini work from home. Jadi bila work from home, baiklah ejen-ejen kat luar sana, baiklah staff-staff di luar sana, baiklah sahabat-sahabat kita di sana, maka memaknailah work from home itu. Jadi pukul berapa bangun, pukul berapa nak pergi kerja, mana tempat kerja anda, pukul berapa rehat lunch, pukul berapa nak solat zuhur, pukul berapa nak kerja balik, pukul berapa nak balik daripada kerja. Itu semua kena strukturkan, kena dijadualkan. Sama macam saya kongsi dengan doktor ya, saya dengan isteri saya, kita telah macam saya ada 4 orang anak dan 3 orang anak yang dah bersekolah, mereka semua ada jadual. Mereka rasa seronok hari ini. Kenapa doktor? Anak-anak saya. Kenapa mereka seronok? Sebab besok mereka cuti. Mereka sendiri sebab besok hari Ahad. Jadi mereka sendiri merasakan bahawa abah besok cuti kan, boleh tidur lewat kan, nampak? Mereka pun tahu jadual. Bahawa Ahad memang cuti. Saya bagi tahu dia, okey hari ni boleh tidur lewat, esok boleh bangun lewat. Jadi sebab esok cuti. So Isnin sampai Sabtu macam pergi sekolah, bangun pagi, mandi dan terus buat kerja sekolah, buat aktiviti, buat apa-apa semua. Itu untuk budak-budak sekolah. Untuk kita yang bekerja ni, buatlah cara kerja ya.
strukturkan. Bagi saya, kalau anda tak strukturkan kehidupan anda, nak pula sekarang ni orang macam bercuti. Lebih-lebih lagi kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang kaki game, yang tak tahu nak buat apa semua ni. Mereka ni parah lah. Kelompok-kelompok yang paling parah ketika ini adalah kelompok-kelompok yang kaki game, sebab game ni akan melupakan mereka waktu. Mereka dah lupa waktu. Waktu pukul 3 pagi pun diorang tak tahu waktu tu pukul 3 pagi. Jadi apatah lagi mereka, kalau macam dulu sebelum PKP diorang main game pukul 3 pagi diorang terpaksa tidur sebab besok nak kerja. Tapi sekarang ni tak ada siapa nak bekerja, jadi diorang boleh main game 48 jam pun. Jadi kepada siapa yang sebagai contoh yang di luar sana, yang ada anak-anak semua kan, maka disiplinkan anak-anak supaya isteri pun boleh dapat bekerja juga waktu tu. Jadi yang kedua adalah pastikan kita mempunyai rutin jadual yang sebenar-benarnya sebagai work from home. Tu dia. Yes. Alright Tuan Nazam, so banyak benda yang kita dah discuss daripada awal tadi ya. Dan Tuan Nazam pun dah kongsikan tips-tips. 2 tips. Yang pertama mindset, yang kedua strukturkan jadual harian kita. Ya. Betul. Okey, so kata-kata terakhir daripada Tuan Nazam, apa harapan Tuan Nazam untuk kehadapan ni Tuan Nazam untuk masa Covid ni? Apa harapan Tuan Nazam? Saya mempunyai satu harapan yang mana let's we work together to make this world a better place. Jom kita sama-sama meraihkan sesuatu yang kebaikan kepada orang lain. Kita memberikan input. Kalau nak share, why not that kita share sesuatu yang bagus, sesuatu yang sebagai contoh apa yang boleh kita baca, apa boleh input-input yang bagus, persediaan dan lain. We can work together to make this world a better place. Yang membina, yang membantu. Membantu sebab dunia sekarang ni dah tenat. Dunia sekarang ni dah terlalu tenat. Jadi jangan tambahkan lagi ketenatan itu. Jom kita berbaik-baik, jom kita bermaaf-maafkan, jom kita tambahkan ilmu, banyakkan membaca dan kita share sesuatu yang bagus. Ya, sebagai contoh dalam topik hari ini protection. Why not that kita cerita kepada orang kat luar, kepada sahabat-sahabat, kepada siapa yang menonton live ni mungkin. Jangan kita rasa macam fobia tentang protection ni, aku kena bayar. Berapa sangatlah bayaran yang tuan-tuan bayar tu dengan manfaat yang kita bagi. Sedangkan bayaran itu sebenarnya sebahagian kecil di dalam tabaruk yang mana, macam saya kata tadi, hashtag kita jaga kita tu adalah hak mutlak takaful tu sendiri. Ya, jadi kalau saya nak kongsi sikit berkaitan dengan yang saya kata CNN Business tu, ya, sebagai contoh Metabiotas disease tracker shows that the world has experienced 1,000 outbreak in the past 10 years. Jadi ada 1,000 outbreak selepas 10 tahun, ada banyak, cuma kita boleh cover this range spread outbreaks macam malaria, chloria, Ebola disease affecting a handful of people. Maknanya terlalu banyak yang berlaku kat luar ni. So soalan seterusnya, doktor, apa selepas coronavirus? Itu soalan dia. Apa selepas coronavirus? Jadi setidaknya generasi ini telah pun mempunyai persediaan mental and physical. Kita telah buat persediaan. Tetapi sekiranya ia berlaku lagi, maka jangan ulangi lagi kesilapan-kesilapan yang lalu. Antaranya adalah milikilah protection dengan secepat mungkin ataupun dengan secukupnya supaya kita mempunyai ketenangan fikiran dan keredaan akibat kegusaran sekiranya kita terpaksa meninggalkan orang yang kita sayang untuk meneruskan kehidupan. Yes, alhamdulillah. Moga coronavirus alhamdulillah. Moga kita selepas habis PKP ni menjadi seorang insan yang very powerful, sangat bertenaga. Betul. Alright. Okay. So alhamdulillah, thank you very much Tuan Azam. Banyak ilmu-ilmunya ya. Tanpa disedari dah 1 jam lebih. Kita plan kurang daripada 1 jam, 1 jam lebih. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang live bersama kita ya. Lebih daripada 60 orang dan like, share pun banyak, alhamdulillah. InsyaAllah semoga kita doakan semoga situasi ni cepat pulih seperti biasa. Amin. Sebab kita merindukan
berjemaah di masjid, kita merindukan Amin. solat tarawih, tidak Ya, lama lagi bulan betul. Ramadan. Ya, Betul. kita Ya. rindukan bazar-bazar Ramadan. Ya, semoga insya-Allah semoga semuanya akan pulih seperti biasa Ya. dan hashtag jaga kita Kita jaga jaga kita. kita. Ya. Ya, stay at home, stay positive, Ya. positive mindset dan Ya. insya-Allah semoga selepas PKP ini kita menjadi orang yang lebih hebat Powerful. daripada masa sebelum ini. Saya Alright, juga nak thank you ambil very much. kesempatan saya nak ambil kesempatan juga nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Aslan yang sudi menjemput saya untuk buat perkongsian. Ya, saya Yes, sangat mengidolakan Dr. Aslan yang cukup berjiwa besar dan sudi untuk jemput saya dalam amin. platform ini. Banyak yang saya belajar pada Dr. Aslan, jadi terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita habis PKP ini menjadi seorang yang sangat powerful. Alright, thank you very much. Ya. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan update dan insyaAllah kalau dah PKP dah selesai, insyaAllah kita boleh makan di luar, Tuan Azam. Boleh Dr. Aslan. Ya. Boleh, insyaAllah ya. So insyaAllah saya doakan semoga Tuan Azam sihat, keluarga semua Baik. sihat dan Terima kasih. kita doakan semoga tim-tim kita, ahli keluarga kita semoga sentiasa sihat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Okey, Doktor. itu saja perkongsian kita pada malam ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much.